akan jadi macam bila dah siap fashion dah dia tak tahu nak buat apa dah. Dia tak fikir macam mana nak buat fashion show dekat luar kan. Dia dah jadi fashion. Macam contoh buku komik ni, kita dah ada buku dah. Tapi macam mana kita nak pasarkan? Tak fikir lagi. Jadi kalau kita ada duit pun, kita tak boleh nak siapkan semua benda. So Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga di Spotify. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi subscribe dan support kita dekat podcast Borak Sini Habis Sini. Ramai sekali kita dah ajak dah, episod pun dah banyak. Dan aku harap macam korang lebih bersabar menerima kenyataan bahawa podcast ni kita sediakan platform untuk siapa-siapa je yang nak datang kan. Aku tak mencari sangat macam macam seminggu nak kena ada satu podcast, sebulan nak kena ada 20 podcast, tak ada. So sekarang ni aku menyeru kepada semua yang mendengar podcast kita, podcast Borak Sini Habis Sini, kepada mana-mana artis ke, selebriti ke, siapa ke individu yang nak datang podcast borak-borak dengan aku. So ini peluang kepada korang. Boleh hubungi Budi dekat email budi.isma@gmail.com dan boleh juga IG, nak DM dekat IG ke, nak DM dekat TikTok pun boleh. Dan sekarang ini kita bersama dengan salah seorang teman saya yang dia berbakat besar guys. Dia sangat berbakat besar dan aku kagum dengan cita-cita dia. Dia punya orang kata azam dia, apa yang dia nak capai dalam hidup dia. Dan aku memang respect tabik spring dengan dia. Ini dia Hafizul, datang dari jauh ni, ceras malam-malam. Terima kasih. Borak Sini Habis Sini. Jadi jemput ke program podcast pada malam ni. Memang kita dah cari slot ni memang lama. Lama. Kita dah dekat orang kata dah sebelum tu. So ini peluang kita nak berkenalan dengan Hafizul. Dengan ceritanya, beliau merupakan seorang yang kenal, mungkin dah kenal. Tapi biasanya kalau kita kata founder kepada satu naskah Nanoken Puncak Kuasa, ini merupakan komik lah. Komik. Dan komik. Ini rasanya Encik Hafizul antara orang yang pertama yang datang ke podcast kita borak-borak pasal komik. Okay. That's why bila dalam kepala saya macam komik kan, kita dah tak tahu nak cakap apa kan, tak tahu nak bertanya apa nanti. Ini kita perlukan satu cabaran dalam hidup aku, macam kena kaji apa itu komik, apa itu anime. Dan mungkin antara pendengar-pendengar kita dah ada yang meminati tentang dunia komik kan. So mungkin Hafizul sendiri boleh cerita sedikit latar belakang. Boleh. Kalau nak cerita. Terima kasih Budi. Sebenarnya boleh rapat dekat. Sebenarnya saya buat dipanggil Nanoken Universe ni, terpanggil ni 10 tahun dululah. Saya ni background saya ni tak adalah orang kata artis nama dalam pembikinan komik ke, filem ke kan, pemain muzik ke, tak adalah. Saya ni jenis golongan orang kata teknokrat lah, yang ada cita-cita kan. Saya memang belajar chemical engineering, which is design, background saya di Universiti Teknologi Malaysia. Memang berasal daripada Kuala Lumpur. Dan idea Nanoken Universe ni tercetus sebenarnya 7-10 tahun dululah. Dah lama kan? Dah lama dah. Sebab sebelum saya kami udah komik yang Budi mention tadi tu, saya rasa macam Malaysia perlukan sesuatu idea kreatif, platform kreatif yang baru yang setanding di peringkat antarabangsa. So jadi bila saya berpindah bekerja di Sarawak sana kan, saya tengok ada potensi yang kita boleh gabungkan dua-dua kebudayaan ni lah. Antara kebudayaan di Semenanjung dengan kebudayaan di Sabah dan Sarawak. Jadi saya nak jadikan dia macam satu Malaysia punya komik lah, yang ada watak daripada Semenanjung, daripada pada sesama kita ada watak di Sabah dan Sarawak. Kalau ikut komik ni, cerita dia dah ada novel lah, basically 5 siri. Novel yang ada lukisan. Yang ada sikit je lukisan dia. Sikit je lukisan tapi banyak pasal story dia. Pasal story.
Okey. Jadi dia bermula 10 tahun dulu, dia Ni kena rapat. dia bermula dulu. Kita nak buat macam tu. animation. Animasi permulaan cerita tu kita nak buat animasi. Captain Neo nama animasi tu. So permulaan tu kita jumpa Norman Kiario. Kita jumpa, kita tanya dia, boleh tak buat animation kan? So pada masa tu kita belum ada satu cerita yang jelas dengan karakter yang dalam animasi itulah. So jadi pada masa tu nak buat nak develop the whole story tu take a lot of time kan, dengan a lot of creativity kan. Banyak people kena look. So I fikir kalau untuk buat animasi pada masa tu kita belum ready. Jadi kita keluarkan cerita dia dulu dalam bentuk novel, dan sekarang kita lukiskan dia punya karakter dalam bentuk komik lah. Jadi lepas ni mungkin insyaAllah kita ada cosplay ada dengan filem lah, insyaAllah kalau ada pihak berminat nak berkolaborasi. So mana kata novel ada yang dah siap satu. So yang di tangan Budi ni Komik. kalau kita belek adalah merupakan komik lah. So adaptasi daripada novel. Okey, komik ni adaptasi daripada novel. Cerita yang sama, jalan cerita yang sama. Ya, lebih kurang. Cuma ada penambahan beberapa scene lah, macam especially babak-babak pertarungan kita susah nak explain dalam novel kan. So kita buat dalam bentuk komik lah. So saya tertanya-tanya, lukisan komik ni dilukis oleh Hafizul atau siapa? Konsep dilukis oleh saya, the original OC original character tu. Tapi saya minta yang dah biasa dalam bidang komik untuk buat dia punya lukisan. Lukisan lah. Lukisan digital ataupun tangan? Digital. Ini digital Ya, digital. Oh. So ambil masa setahun juga tu nak buat tu. Ini setahun memang. Ini baru komik. Kita tak tahu lagi kalau buat animasi macam mana. Ya, animasi mungkin lebih dan memerlukan beratus-ratus pelukis digital. Maksudnya yang design karakter apa semua tu mungkin dah banyak benda yang dia orang kena lukis kan. Bukan benda yang senang lah. Tapi sebenarnya di sebalik daripada komik novel ni dengan filem tu saya lebih kepada nak membangunkan satu platform kreatif lah di Malaysia ni yang baru. Sebab saya tengok kita punya level, minta maaf katalah, kita punya level ni ada potensi untuk pergi luar negara. Sebab bila saya cari freelance artist ataupun pelukis dengan penulis, mereka sebenarnya bagi saya Malaysia ada banyak bakat yang terpendam. Tapi mereka sebab tak ada platform, memanglah kita ada agensi-agensi macam Finas apa semua kan, tapi bila platform tu macam bagi saya dia untuk certain people je. Tapi kalau orang yang segan nak keluarkan idea dia tu, nak takut-takut kan, nak pergi ke depan tu, dia simpan je walaupun benda tu bagus. Jadi saya cuba nak keluarkan bakat-bakat mereka ni untuk diketengahkan kolaborasi supaya benda tu kalau dapat pendedahan kan, awam kan, orang lain suka dengan cerita dia, dengan watak dia, dia mungkin boleh diangkat lebih tinggi lah. Jadi saya ni macam lebih ke konsep kolaborasi lah, cari orang-orang yang segan nak pergi mana-mana agensi tu. Kalau jumpa kita boleh explore lah, kolaborasi kan. So dia punya idea tu about ni lah, dia panggil Nanoken Universe lah, standing dengan DC atau Marvel punya universe. Cerita dia lah kalau dapat. Tapi berapa tahun nak siap tu tak tahulah. Tak tahu lagi kan? So idea ada, cuma kita nak cari mana-mana pihak yang boleh berkolaborasi. Sebab benda ni bukan senang, bukan kita boleh buat seorang, betul. Dan memerlukan satu pasukan. Jadi sekarang ni Hafizul nak mewawarkan kepada semua yang mendengar, jika ada mana-mana pihak yang boleh bekerjasama dari segi funding, dana dan juga bakat. Sebab kita sebenarnya banyak je, ramai je yang berbakat dalam bidang penulisan komik, penulisan skrip, tapi cuma kita tak ada peluang. Kita tak beri peluang. Dan yang diangkat ataupun yang dijulang, yang bekerja, yang kita nampak hasilnya sekarang adalah orang yang sama dan tidak membuka jalan. Dan mungkin ini peluang dan boleh membuka jalan kepada semua
pihak di luar sana nak menampilkan bakat dia orang ataupun nak membantu untuk memberikan satu benda ni, maksudnya Nanoken Puncak Kuasa ni diangkat ke lebih peringkat yang lebih besar lah. Contohnya mungkin filem, apa lagi yang boleh dibuat. Ya, seiring dengan teknologi sosial media sekarang kan, saya tengok kebanyakan filem baru tak perlu melalui stesen TV pun. Kalau story tu bagus, watak tu bagus dan boleh difilmkan, banyak platform alternatif selain daripada TV yang kita boleh explore. Contoh macam Prime Video, macam Netflix kan, yang internet punya TV kan. Dan dia tak limited to Malaysia je. Dia boleh pergi ke Indonesia, boleh pergi ke Jepun. Tak perlu dah orang kata sekarang. Dulu 10 tahun dulu kita kalau bagus Hollywood, satu tempat je kan. Sekarang ni dah China pun dah grow kan, dia punya Korea punya industri. So macam mana negara-negara ni boleh develop dia punya industri filem tu tanpa ada macam facility macam Hollywood. So maksudnya kalau Korea boleh buat, China boleh buat, Malaysia tentu boleh buat. Sebab kita pun masa kita bermula pun lebih kurang macam negara tu pun, dari segi kemajuan diorang tu semua behind kita dulu. Sekarang diorang dah lebih advance daripada kita kan. So jadi cuma apa yang kita kekurangan bagi pendapat saya lah, yang bukan dalam industri, kekurangan kita sebenarnya platform. Sebab talent tu bagi saya dah ada. Sebab saya pernah berborak dengan pelukis watak utama Captain Neo dalam Nanoken ni. Saya jumpa seorang anak muda daripada Kelantan. Dia jual lukisan dia tu kepada orang Jepun. So dia bukan orang kata famous artis yang ada degree dalam bidang animasi ke apa, tapi sebab orang recognize the talent, orang luar recognize talent tu, orang ambil dia punya bakat untuk buat anime di Jepun. Dan dia jadi, walaupun nama dia tak keluar kat list anime Jepun tu, tapi dia macam freelance artist lah. Freelance artist. So menunjukkan bakat anak muda tempatan ni ada. Maknanya kalau kita gilap dia boleh pergi international. Dan jangan terkejut kalau ada anak muda yang macam contoh baru ni yang Sofian. VFX VFX artist kan. Dia pun bermula tak perlu melalui channel TV ke apa, dia buat sendiri kan. Dia buat sendiri, lepas tu dia tag kepada yang famous, dia punya idola Zack King dekat KL, dekat KL pula, dekat Hollywood. Kan. So dia tunjukkan bakat dia demonstrate dia bakat, orang recognize. Jadi macam Nanoken ni, kalau boleh kita nak menyeru pada kawan-kawan ataupun orang yang ada bakat yang malu-malu nak pergi ke depan, kontak je kita ataupun DM sosial media kita semua ada, dekat Twitter kita ada, Instagram TikTok ada, pun Facebook, TikTok pun ada. Just DM kita. Sekarang ada threads. Threads kan. So masuk DM je, tunjukkan you punya lukisan ke apa, atau ada idea ke apa, macam mana nak create Nanoken Universe ni. Kita boleh bincang lebih lanjut lah. Sebab saya nak jadikan Nanoken ni untuk milik semua. Bukan Hafizul Muhammad Razali punya platform. Kita nak sama-sama untuk develop ni. Siapa ada untuk isikan. Nanoken Universe ni kan besar. Bayangkan dia alam semesta Nanoken ni. Apa planet-planet dia. Apa dia punya isi-isi dia tu. So kalau boleh, saya nak anak-anak muda ataupun orang yang ada kreatif masuk dalam Nanoken Universe ni. Dia kalau nak create the Nanoken industry, Nanoken Universe ni, kalau kita compare dengan macam dekat Hollywood ataupun sekarang ni yang naik ni dekat Japan anime kan. I think every week sekarang ni saya tengok dekat KL, every week ada event on anime, ACG, ada panggil ACG, anime, cosplay or games kan. So saya rasa ramai penonton-penonton ni pun dah biasa, ada die hard fan kan semua kan. Every week macam cuti sekolah ke, especially cuti sekolah, memang setiap mall besar di KL ni akan ada cosplay ataupun anime atau comic event. So memang trend sekarang ni macam tu saya tengok. Tak macam saya dululah. Dulu kita nak beli komik pun kena tunggu seminggu baru keluar komik kan. Sekarang ni dah terlalu banyak masuk. So jadi
Tapi kebanyakan komik yang masuk ni daripada Jepun. Saya tahu yang ada apa dengan game sebenarnya kan. So kalau komik Jepun ni kita kena translate. So apa kata kita create saya cadangkan dalam Nanoken Universe kita create our own character Malaysia punya ataupun Nusantara punya character yang kita export pula pergi Jepun, pergi negara-negara lain Indonesia kan. So mungkin benda ni ambil masa, tapi saya rasa kalau kita tak bermula sekarang, bila lagi kita nak mula kan. Jadi kita kena mulakan walaupun benda tu ambil masa. Macam Spider-Man, Superman tu dah lama dah kan, 20-30 tahun kan. So kita mula create je watak lu. Tak kisahlah watak, tak nak pakai watak Nanoken pun dah tambah ke dalam universe ni. Nak create ada satu watak baru ke, saya boleh consider lah, kita boleh tambah lah, nanti kita boleh bincang lah lebih lanjut. Okay, saya dah baca buku ni. Cuma mungkin Hafizul nak rumuskan sebenarnya watak Nanoken ni, novel komik ni, Nanoken Puncak Kuasa ataupun Nanoken Universe, apa sebenarnya yang nak diceritakan dalam isi padu dia punya intipati. Okay, nak cerita sebab dah panjang dia punya story tu, dah ada 5 series lah. Kita 5 series. 5 series. 5 series tapi disatukan. Dikompreskan. So dalam ni ada sebenarnya ada 5. Ada, ini baru dapat satu buku. Ini satu buku. Ini satu buku. Ya, maksudnya ada 4 lagi. Ada 4 lagi. 4 lagi tu sudah dikeluarkan. Belum, sebab ini kita cerita, sebab kalau macam Star Wars kan ada episod 1, episod 2, kita keluarkan episod yang dah advance dulu. So yang nanti yang 1, 2, 3 tu dia punya backstory. Kita boleh patah balik lah. Okay, ceritakan sedikit. Okay. Cerita sikit je, teaser. Tapi nak cerita banyak pun boleh. So novel ni boleh dapatkan di seluruh kedai popular, seluruh negara ada. Tapi harganya dalam satu buku tu dah 20 lebih lah. Oh yang ni, yang ni novel sendiri. Yang ni belum lagi, yang ni belum kita dalam pasaran lagi. Novel RM20. Ini belum ada dalam pasaran. Belum lagi. Kita masih dapatkan feedback lah. Kita dapatkan feedback daripada ni mock-up komik lah. Kita dapatkan feedback daripada pembaca. Apa yang kita boleh tambah baik lagi. Sebab komik ni dia ada. So yang ni tak finalize lagi lah. Belum. So nanti akan ada yang better lah. Sebab kita nak bila ada feedback kita akan upgrade lagi kan. Okay, faham. Okay, teruskan. So dalam cerita kita start dengan story tu. Story ni about penggambaraan lah, penggambaraan masa di Nusantara. Kita bermula pada tahun 1511. The cerita of Nanoken Universe ni bermula 1511 sehinggalah tahun 2059. Masa future hingga masa lepas. So the whole story tu akan berkisar di kat area sinilah, area Gunung Ledang, dekat Borneo. Berlatar belakangkan lokasi tempatan kan. Cerita-cerita rakyat, kita masukkan watak-watak, contoh macam Puteri Gunung Ledang, cerita pasal Hang Tuah. Kita ada selit-selit sikit lah, tapi tak cerita detail lah, tapi kita macam jadikan dia sebagai satu universe bila kita flashback. So jadi macam Nanoken Universe ni dia cerita pasal, dia bermula pada tahun 2059, di mana ada seorang saintis tempatan, orang Profesor Nano nama dia yang ni tunjuk watak Profesor Nano ni, yang ni lah dia Profesor Nano. Dia adalah seorang saintis genius muda lah. Dia macam orang kata macam Tony Stark. Tony Stark Malaysia lah kononnya, tapi dia perempuan lah. Dia perempuan perempuan. Dia boleh create gerbang masa. Profesor Nano ni. Nano. Ya. Dia cipta gerbang masa. Okay. So bila dia cipta gerbang masa tu, berjaya cipta gerbang masa tu menggunakan batu Nanoken. Batu Nanoken ni dia macam batu kuasa lah. Satu batu misteri yang ajaib. Dia boleh macam dia punya power lah, source of power tu, dia activatekan gerbang masa, dia boleh patah balik zaman silam. So jadi bila siap gerbang masa ni, dalam buku pertama tu, dia dengan dia punya supervisor Dr. Ion,
Dr. Yon adalah watak super villain utama lah dalam cerita Nanoken ni lah. Dia dia gunakan masa dia untuk balik kepada zaman lampau dia. Tapi secara tak sengaja dalam proses bila permulaan tu dia tersilap pergi ke zaman 1511 Purbakala, zaman Melaka kena serang oleh Portugis. Itu permulaan daripada buku pertama. So dia sampai je dia dah dalam kapal Alfonso de Albuquerque. Kapal Portugis yang tengah nak attack Melaka. Dalam suasana perang lah. Maknanya bayangkan buku pertama cerita tu dah penuh aksi. Kan dia macam cerita yang berkaitan dengan kita lah dekat Nusantara ni kan. Cerita yang paling besar adalah kejatuhan Melaka lah dekat Nusantara ni bagi saya lah pada tahun 1911 tu. So bila Dr. Yon berada dalam kapal Alfonso de Albuquerque tu, dia bagi tahu kelemahan fantasi sebab dia dah tahu fakta apa yang berlaku apa semua kan. Dia bijak kan. So dia bagi tahu kelemahan kerajaan Melayu Melaka masa tu. Dan macam kebetulan lah, kalau kita tengok cerita orang putih pun lebih kurang macam tu juga bagi rahsia. So Portugis pun menang. Kononnya yang menang ke Portugis tu adalah orang daripada masa depan. So jadi bila dah menang tu dia balik ke Portugis semua tu, dia balik ke West dia membangunkan tamadun kat sana lah dengan menggunakan kekayaan Melaka. So jadi macam nak tunjukkan kat dunia ni, nak tunjukkan dunia fantasi Nanoken universe ni, sci-fi ni, puncak ketamadunan barat adalah bermula dengan harta orang Melaka. Dia punya imajinasi tu lah. Walaupun ada banyak sos lain kan, tapi kita punya cerita tu nak menunjukkan macam tu lah. Gambaran dia seolah-olah macam tu. So kita yang supply emas kan. Dulu kan banyak emas, banyak rempah, banyak barang-barang yang orang kata premium lah dekat Melaka ni kan. Daripada China, Sutra apa semua kan, India. So jadi kekayaan tu berlimpah ruah sampai boleh mengkayakan satu tamadun baru di barat. Tu permulaan cerita. Dan lepas tu sebelum Dr. Yon balik kepada zaman Melaka tu. Dr. Yon maksudnya Captain Yon? Bukan Dr. Yon ni. Oh ni Dr. Yon ni. Ni dia watak jahat lah. Jahat lah. Dia yang ni kalau kita nampak lihat ini watak jahat baik. Ini watak jahat. Ini watak jahat. Okey. Watak villain dia. So ada 5 watak baik. 5 watak jahat. Sebelum Dr. Yon balik kepada masa-masa 15-11 tu, dia dapat gambaran dia akan ada seorang yang akan kalahkan dia. Pada tahun 2059 tu lah, which is nama orang tu Captain Neo. So bila dia balik tu, dia akan mencari Captain Neo ni. Captain Neo punya asal-usul lah. Dia akan cari mak bapak Captain Neo dia usul Galuh tu untuk tamatkan riwayat supaya Captain Neo tak wujud. Tapi tak berjaya lah. Maknanya dalam penceritaan seluruh penggambaraan tu, Dr. Yon mencari asal-usul Captain Neo ni. Captain Neo ni selalu terselamat. Dan kesudahan dia nanti kita boleh cerita dalam next episode lah kan. Baca lagi lah. Baca lagi lah. Korang kena dapatkan novel lah. Nanti kita spoiler pula. Tapi sebenarnya kita suka nak membahaskan dalam cerita ni kan. Dia berasaskan kepada mesin masa. Sebab mesin masa tu yang membuatkan cerita ni lebih menarik. Yang menghantar orang zaman sekarang ke zaman silam. So bayangkan kita, kalau kita ada teknologi handphone, mobile phone, social media, Facebook, kita ada that knowledge, tapi kita pergi ke zaman tok nenek kita dulu. Mesti dia pelik kan. Kalau kita pegang handphone, katalah kita bayangkan kita mimpi kita ada handphone, kita bawa ke zaman moyang kita 1511, mestilah kita orang yang paling tahu apa information kita nak. So dia macam jadi orang profesor serba tahu kan. Macam you will be advanced from everyone else kan. So of course you akan rasa you akan boleh jadi maharaja. Tu yang Dr. Yon bila dia rasa dia potensi dia boleh menakluk dunia kan. Dia rasa the knowledge yang dia ada advance tu, pengetahuan dia tahu sains, biofizik apa semua, nanoteknologi apa semua. Dia pula balik pada zaman yang tak ada teknologi tu. Dia akan jadi orang yang orang kata
bijak yang bijak sana lah. Mana orang paling bijak dalam zaman tu dia lah. Kan? Sebab dia dah tahu apa yang akan berlaku kan pada masa depan. So tugas Captain Neo ni adalah hero dalam cerita ni adalah untuk melawan sifat tamak Dr. Eon ni lah untuk menakluk dunia. So dia punya kegilaan Dr. Eon ni, dia punya taksub dengan teknologi, yang pengetahuan yang dia ada tu, sampai dia nak create satu idea saya tu, sampai dia nak create satu planet macam bumi, tapi dia macam nak duplicate bumi ni kat tempat-tempat lain. Dia nak putus state bumi. So macam mana dia nak cipta bumi tu, ataupun dia nak buat macam dia pergi ke Marikh ke, ataupun dia ambil planet yang sedia ada, ataupun macam mana dia nak duplicate? Dia punya idea dia, saya bayangkan dia duplicate bumi tu, cara dia ambil natural resources daripada bumi, dia multiply lah. Macam contoh dia dah knowledge pasal gerbang masa tu, makar kosmik, dia akan buat satu gerbang angkasa. Dia ada satu advanced version dia, sebab dia dah ada the whole resource, dia dah kaya, terlalu kaya. Dia ada semua teknologi yang ada, dia improvise. Dia boleh create satu mesin yang boleh extract air laut. Bayangkan kalau cerita-cerita Mak Saleh boleh sedut air laut. Kan ada kan, dari planet mana alien kan, ada yang boleh sedut pokok. Kan, jadi sedut pokok tu dia tanam dekat bulan contoh. Kononnya teknologi dia terlalu canggih lah. So dia nak replicate. So bila dia create banyak planet tu yang macam bumi ni, dia akan jadi apa? Dia seolah-olah dia akan jadi Tuhan. Sebab dia mencipta. Mencipta. So dia punya taksub tu, bukan kita nak kata apa dia nak jadi Tuhan ke apa, bukan. Nak cerita tak adalah, tapi because dia kemampuan yang dia ada tu menunjukkan dia boleh capable untuk jadi maharaja yang seolah-olah Tuhan lah, atau dewa lah dia panggilkan. Sebab dia boleh cipta planet, bayangkan. Yalah. So itu menunjukkan cabaran kepada hero, macam nak mengatasi orang yang terlalu pandai atau bijak macam ni. So dia tak boleh lawan seorang lah, dia kena ada team. Tu yang jadi macam dalam Captain Universe, saya buat create watak-watak sampingan dia tu, sidekick dia, untuk bantu Captain Neo mengatasi Dr. Eon ni lah, dengan dia punya panglima mutant dia tu lah. So saya tertarik ni nak tahu dia punya watak kan, 5 watak baik yang ada kat sini, 5 watak jahat. Mungkin boleh terangkan satu persatu? Boleh. Pendeta Kudus. Dia apa, macam mana karakter dia? Okay, Pendeta Kudus ni dia macam guru silat lah. Dia macam Star Wars, dia ada Master Jedi. Master Yoda kan, Master Yoda. Kalau Star Wars dia ada Master Yoda. So kita ada Malaysia, kita buat Pendeta Kudus lah. So ilham daripada Pendeta Kudus ni kita ambil daripada buku science fiction Hikayat Kota Dewa. Kan antara buku sastra terbaik negara. Watak tu kita selitkan lah. Pendeta Kudus tu dia macam tok guru silat kepada hero lah, Captain Neo tu. Tapi dia kena mencarilah, dia kena ada penggambaran dalam buku Puncak Kuasa ni. Pendeta Kudus tu dia orang yang macam tok guru ni perlu dicari. Kita tak, tok guru tak akan datang kat kita. Kita kena cari tok guru. Kita nak belajar apa? Kita nak belajar silat, kita kena cari cikgu silat. Kita nak belajar muzik, kita kena cari cikgu muzik. Kita nak belajar berlakon, kita cari cikgu berlakon yang kita nak lah. Bukan cikgu yang cari kita kan. So dalam cerita ni saya buat macam tu lah. Dia cari tok guru untuk belajar, untuk mengenal diri dia dan potensi kuasa dia. Dan selain Pendeta Kudus, kita ada Profesor Nano tadi dah cerita. Profesor Nano, Captain Neo dia punya hero lah. Chi adalah dia panggil biohealer. Dia daripada kawasan Tibet area lah. Dia macam dia Chinese lah. Dia Chinese tu. Dia power chi lah, power qigong kan. Pernah biasa tengok chi ataupun dia panggil healing sekarang ni kan. Pakai cakra lah, pakai yin and yang tu kan. So dia ada power tu lah. Yang dia punya kuasa tu, dia boleh memulihkan orang sakit.
guna dia punya case power. power dia. Dia boleh macam kalau ada binatang injured dia boleh sembuhkan. Tapi dia tak boleh hidupkan orang yang mati lah. Itu kerja Tuhan lah. Itu dah kerja Tuhan. Okay. Isadora. Isadora ni dia tricky sikit watak dia. Dia misteri sikit sebab dia berasal dari mana? Dia berasal daripada kawasan ni lah. Kawasan Amerika Selatan. Amerika. Dia apa nampak tu? Pun tahu dia punya warna rambut pun lain. Warna rambut dia merah. Dia apa tu? Dia macam vampire lah. Dia sebenarnya vampire. Oh, dia vampire. Dia vampire. Oh. So macam watak kita kalau dekat Twilight. Aussie kita ada Twilight kan. So dia macam watak vampire elegant lah. Kita tak nak konsep macam vampire. Kalau Nusantara ni kita selalu konsep Pontianak kan, macam yang baju putih. Duduk atas pokok, rambut tak nampak kan. Tu kita dah biasa dekat Nusantara dengan Pontianak vampire macam tu. Tapi kita nak bawa yang vampire yang macam modern sikit lah, yang cantik lah, orang kata bergaya. Vampire yang bergaya, yang ada style macam Twilight tu lah. So Isadora dia kaya dan dia abadi, manusia abadi, Tak mati. tak hidup lama. Lepas tu dia isap darah. Dia jenis dulu masa mula-mula tu isap darah lah. Macam cerita Twilight kan. Mula-mula tu isap darah tapi dia dah ambil darah binatang je lah sekarang ni. Macam Twilight tu lah, darah binatang kan. Dia tak bunuh manusia lah. Tapi dia ketua kepada vampire yang hidden. Ada watak lain, vampire lain. Vampire lain. So dia berjangkit-jangkit lah kan. Itu yang sampingan lah. Sampingan lah. Okay. Ni semua watak ni akan ada dalam setiap episod? Tak semua ada dalam episod. Yang dia gabungan semua watak dia dalam buku akhir. Buku kelima lah. Misi Akhir Satu Harapan tu. Baru dia berjumpa semua. So macam buku 1 dan 2 banyak watak kepada Profesor Nano dengan Captain Neo tu. Buku ketiga baru pengenalan watak Chi, Uras Positron dengan Isadora sikit. Buku 4 cerita pasal latar belakang Captain Neo dengan Pendeta Kudus ni. Pendeta Kudus baru keluar dalam buku keempat lah. Dia punya cerita tu. Dan buku kelima baru keluar Dr. Ion dan dia punya panglima dia panggil. Buku kelima baru Dr. Ion ni baru ada. Full. Tapi sebenarnya buku semua dia ada. Semua dia ada. Sikit-sikit lah. Tapi bila last sekali tu dia main lah. Cuma ada orang kata final battle lah. Final battle. Siapa nak tahu mati ke tak kan? Mati ke tak? Dr. Ion ni mati ke tak? Ada plot twist ke? Ada plot twist ke? So akan datang mungkin lepas 5 buku ni siap, akan ada sambungan yang berasas kepada Nanoken ni. Perancangan dia kita nak siapkan kenapa kita tak jual komik ni, sebab kita nak siapkan kalau boleh lah kita ada kita nak siap sambungan dia, sebab kita tak nak orang bila baca komik ni apa sambungan dia, sebab nak siapkan sambungan tu ambil masa, sebab komik ni dia punya ketelitian dia perlu tinggi lah, sebab kita banyak perlukan feedback daripada pembaca yang dah biasa dengan komik-komik manga Jepun, dah biasa dengan komik-komik popular kan, macam zaman saya dulu kita ada Pedang Setiawan, kita ada Raja Rimba, kita ada apa tu Alam Perwira yang memang famous lah, yang daripada luar kan. So saya tahu cabaran komik ni nak tarik perhatian tu perlukan masa. Maknanya kita kena ubah suai cerita tu ikut pada kehendak pembaca, bukan kepada apa cerita kita kan. Kita kena, kalau pembaca suka yang banyak watak lawan, kita kena tambah watak lawan dalam tu. Macam kita letak hikmat-hikmat, nama-nama macam tendangan sabit meta, nak bagi benda tu lebih attracting to the audience. Zaman-zaman dulu kan, dulu ada macam tendangan apa bayang lah apa semua kan, watak-watak komik dulu. So kita cuba masukkan lah, kita kembalikan the vibe of the previous masa zaman saya punya komik dalam generasi sekarang ni lah. Saya fikir bila dah dengar Hafizul bercerita ni, maksudnya campuran macam idea-idea tu, campuran daripada sini sikit, sini sikit, sini sikit. Tapi masa buat tu membayangkan apa sebenarnya yang Hafizul bayangkan Nanoken ni. Idea asal, idea macam mana nak gabungkan tu. Bayangan dia tu macam saya tengok macam cerita, saya suka tengok movie. Cerita science fiction lah, memang genre saya science fiction. Bila saya tengok cerita
Avengers kan. Avengers, kita ada Avatar kan dekat overseas tu. Dia macam cerita Hollywood. Dia dah ambil semua tempat punya hero tau. Macam Shang-Chi dah ada China, Black Panther Afrika, US tu Mexico apa semua tu dah ada lah kan. Hero Superman apa semua tu, Batman kan. Tapi sebelah macam Nusantara Asia ni macam tak ada. Macam tak ada satu wakil watak karakter yang besar. Sedangkan dalam cerita ayat kita banyak kan. Macam kita ada Hang Tuah, kita ada macam-macam lah. Badang kan cuba ada orang buat kartun kan. Jadi kenapa Hollywood, macam saya terfikir kenapa Hollywood tak ambil watak yang famous kat sini macam tak ada komersial ke kan. Jadi rasa macam tunggu tak sampai-sampai. Jadi saya macam fikir bagus kita create satu watak Nusantara yang kita boleh jadikan dia hero. So kalau orang tak buat, tak apa, kita buat lah. Kita cubalah develop. Kalau ada orang nak tambah baik, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi kita at least kita cetuskan dulu idea tu. So kalau kita tengok sebelah barat dengan sebelah timur ni, hero dia berbeza. So hasil kajian saya lah, saya punya research, kalau sebelah barat ni dia punya hero dia more kepada macam sado-sado lah, macam masa muscular. Lepas tu dia punya, kalau perempuan dia macam pakai baju ketat kan. Macam yalah Superman baru ni lah yang tu kan. So fit dia punya tu, bagi dia fit kan, dia punya model macam tu. So sebelah timur pula, kalau kita tengok watak-watak kartun ataupun dalam game ataupun sebelah Jepun, dia lebih kepada colourful karakter. Dia macam dia punya macam hero dia main dengan warna warna dengan dia punya mask ke, dia punya baju pun macam komplek lah, macam complicated lah kan. Dia punya pedangnya dengan dia punya kostum ni. Kalau kita cosplay, siapa yang selalu tengok cosplay punya event kan, memang tahulah, memang tengok gambar semua dengan rambut dia colour merah, biru, black, warna rainbow pun ada kan. So sebelah East ni, sebelah Jepun dengan Korea tu atau Chinese, dia lebih colourful. So jadi kalau kita kat tengah-tengah ni, kita nak buat macam mana kan. So ada banyak pendapat. Saya tengok yang bakat-bakat tempatan kita, kebanyakan kita ambil watak yang bertanjak lah untuk jadi superhero. Tapi saya nak keluar daripada kepompong tu, bertanjak tu, sebab saya rasa ramai orang dah buat dah komik macam Panglima ataupun Laksamana mana-mana kan. So dah banyak cerita pasal tu. Bagi saya lah, dalam market dah ada banyak cerita bagus pasal karakter hero yang bertanjak lah. So saya nak keluar daripada konsep tu. Kita nak tunjuk kalau kita ada superhero moden dekat Nusantara ni, macam mana bentuk dia. So saya cabar diri saya dengan tim-tim yang tolong kolaborasi dalam Nanoken ni, cuba hasilkan satu watak yang moden tapi ada nilai-nilai Nusantara. So jadi itulah lahirnya kalau kita tengok watak Captain Neo pun, tengok daripada jauh pun dia pakai baju macam ala-ala kurta gitu. Ada dia punya corak gini je. Corak dia dia tak simple. Dia simple. Dia more tu keremajaan kan. So ni warna apa ni? Kalau dalam warna, kalau bentuk warna dia warna apa tu? Warna ni, yang ni. Warna kuning, gold lah, ala-ala gold. Atau ada merah, ada hitam. So lebih kepada suatu nama dia Captain Neo. Dia daripada asal dari Kepulauan Borneo. Kenapa Kepulauan Borneo sebagai watak utama hero? Sebab kebanyakan hero kalau dalam animasi semuanya banyak dekat sebelah sini lah, sebelah Semenanjung kan. So sebelah Borneo ni macam kurang ada pendedahan tentang hero yang orang kata moden lah. Tapi sebenarnya banyak kalau kita nak tengok so jadi dulu kan nama-nama. So jadi saya buat hero Captain Neo ni, dia gabungan Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Maknanya dalam cerita Nanoken ni, bapa dia saintis daripada Johor, Semenanjung. Mak dia putri bunian daripada mak dia putri bunian. Macam mana lahir dia? Borneo, daripada maksudnya Borneo. Ayah dia masuk alam bunian. Ayah dia dipikat oleh orang bunian. Di Sarawak masa buat kajian batu Nanoken tu. Nanoken tu batu Nanoken tu adalah satu kajian pasal batu lah, pasal batu ajaib lah. Tapi dia tak berjaya hasilkan teknologi gabungan batu-batu tu. So satu hari tu dia nampak
seorang orang yang cantik, puteri, perempuan yang cantik. So dia ikutlah perempuan tu. Dia terpesona kan bunian kan adalah macam try to seduce you kan. So dia ikutlah perempuan tu. So rupa-rupanya perempuan tu nak bagi dia the last piece of the batu tu. Batu dia panggil last element lah. So element tu elemen mistik lah, elemen mistik daripada dunia bunian yang ada. So dia bagi the last piece tu, elemen tu, dan batu tu hidup lah. Batu tu jadi macam batu passion stone, dia panggil passion stone, yang boleh digunakan untuk kuasa. So dengan batu tu Captain Neo berkuasa lah, ada kuasa dia. Okey, kalau kita tengok Captain Neo ni apa dia punya kebolehan dia? Okay, kebolehan Captain Neo ni dia separuh manusia, separuh bunian. Bayangkan dia ada dia macam ada separuh manusia abadi punya kuasa dengan kuasa manusia kita lah. Kepintaran lah. Kepintaran. Bapak dia tu kan saintis. So jadi dia macam Superman, dia tak adalah orang kata ada superpower. Pada mula-mula cerita ni dia dah ada tahu boleh terbang ke apa, tak ada. Dia manusia biasa je. Cuma dia manusia biasa yang tak tahu potensi dia. So dia macam ada kuasa tapi dia tak tahu gunakan kuasa dia. So dia kena berguru lah dengan pendeta kudus tu, baru dia dapat kuasa tu. Dia baru dia kenal pendeta the element bunian tu, boleh dia activate. Dalam buku 4 ni baru dia dapat activate. Dia activate the kuasa, puncak kuasa dia. Dia mimpi jumpa mak dia macam bagi dia ilham, baru dia dapat activate dia kuasa. So bunian ni pula, kalau kita tengok tradisi cerita-cerita sebelum ni, kalau cerita P.Ramlee apa sepasal bunian kan, sama je, kita ada satu fashion yang orang putih, baju putih, duduk hutan kan. Tapi saya nak keluar daripada konsep tu. Saya nak cari satu kostum yang mewakili seluruh orang komuniti di Borneo. Identity tu. So macam mana dia punya kostum? So ada yang bagi suggestion sekarang ni macam puteri satu bong, puteri senjinjang tu lah. So daripada tu kan, tapi kita kena tengok lah adakah itu mencerminkan ala-ala Borneo kan. So macam sebelah sini kita ada Mayang Sari, Mayang Mengurai, Puteri Mayang Mengurai kan. Puteri Mayang Mengurai. So sebelah sana mungkin nama dia lain lah. Saya bagi dia nama moden lah, sebab tak nak tunjukkan terlalu terikat tu. Saya bagi nama dia Suriel Wijaya Kusuma. Suriel Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma tu maksud dia bunga bakar wali lah. Kalau siapa yang tak tahu bunga bakar wali ni, bunga mistik tau. Dia kalau orang lama dulu, dia kata bunga ni kembang waktu bulan mengambang je. So memang ada elemen, kita nak terapkan elemen mistik sikit lah dekat dalam cerita ni supaya ada elemen suspense sikit. Area tu. So jadi macam the idea of the Underground Universe ni, kita nak create satu watak yang setiap watak ni dia ada gaya dia sendiri, elegan. Maknanya dia ada kostum dia kan. Kostum dia tu bukan kostum yang orang kata biasa kalau kita tengok macam orang 1515 pakai selendang, pakai kain macam tu. Tak nak. Kita nak buat macam kata konsep macam cerita Turki, cerita raja-raja bangsawan. So kita ada kostum yang golongan raja-raja lah, golongan istana lah. So kita nak tunjukkan kebudayaan Nusantara ni kalau zaman dulu is very fashionable lah. So sebab kenapa kita nak buat fashionable? Sebab bila kita nak konsep, nak tukar tu kepada konsep reality, cosplay, kita ada satu watak yang boleh menarik minat bukan sekadar orang kita Malaysia, tapi orang luar untuk tahu budaya kita. Jadi nak kena pakaian yang unik, dan unik. Dia tak boleh simple sangat. Tak boleh simple. Dia kena meriah-meriah sikit, yang ada macam identiti dia tersendiri. Satu kreativiti yang tinggi lah. So saya mencabar fakar-fakar fashion di luar sana. Kalau boleh hasilkan satu, ini nak kena collab dengan Pereka Fashion ni. Pereka Fashion. So kena cari seorang Pereka Fashion yang boleh, yang create watak tu. Dan kita tampilkan buat cosplay. Cosplay. Siapa yang nak beli tu boleh lah nak pergi ke
ke pesta cosplay tu boleh beli dan cita-cita saya nak buat satu fashion show cosplay Nusantara. Wah. Satu hari nanti. Maknanya kita macam kalau Jepun dia ada banyak watak kan, kartun. Untuk ini kita tunjukkan Nusantara punya karakter yang ada yang ada ciri-ciri Nusantara, tak kira lah daripada Borneo ke, Sarawak ke, Sabah ke, Puteri Gunung Ledang Johor ke, atau Kelantan ke mana, tapi kita cari watak yang fashion lah, yang bukan simple-simple yang kita biasa tengok. Kita cuba ketengahkan budaya kita. Kalau ada bangsa Dayak tu, kalau di Sarawak tu kita ambil yang raja-raja ketu-ketu dia pakai, yang complete set dia punya complete set tu. Kalau sebelah Melaka, kalau Melaka atau Negeri Sembilan, kita ambil yang watak Minangkabau ke apa, yang level-level raja pakai lah. Orang kata raja-raja dulu kan. Kalau kita pernah tengok cerita Turki yang pasal cerita Sulaiman, Raja Sulaiman kan, Sulaiman tu. Saya tengok cerita dia simple je. Dia pasal golongan istana, cerita pasal macam mana dia takluk benua Eropah. Tapi cerita dia macam cerita keluarga dia je. Dia tak ada cerita lah perang tu, ada sikit-sikit lah, tapi dia banyak keluarga. Tapi dia punya style fotografi dia menarik lah. Dia punya kostum, dia macam dia punya baju-baju dia kan, dia punya gown, dia punya maharaja kasut, dia punya pakaian dia hari-hari tu dia bertukar-tukar. So dia boleh jadi satu, orang kata tarikan pula untuk kita tengok cerita macam tu kan. Dia punya fashion, dari segi fashion. So Nanaka Universe ni kalau boleh kita nak ada the creative people ni sumbang bakat dekat Nanaka Universe dari segi cosplay, sebab kita nak level orang iktiraf kita punya fashion budaya, walaupun benda tu zaman lama, tapi orang lain boleh, kita boleh buat pertunjukan luar negara lah, orang boleh diterima lah, boleh standard diterima. dia lah. Sampai dia macam dia melekat, dia macam dia obses dengan benda tu sampai ke aku nak jadi, kalau diberi pilihan nak jadi siapa, dia akan pilih kita. Watak-watak tu. Contoh contoh macam batik, kita nak promote batik. Tapi pernah tak kita buat batik tu dalam bentuk cosplay? Pernah tak orang buat cosplay batik? Tak pernah kan? Tapi kalau bayangkan satu hari ada satu watak yang cosplay yang famous, yang katalah Nanaka ni famous lah, harap doa mami banyak kan, popular. So dia pula karakter contoh yang macam Bunian tu pakai batik yang elegan lah, yang memang orang kata standard dia tinggi. So dia secara tak langsung dia boleh jadi duta fashion pula dekat Europe ke dekat Jepun kan. Orang pula yang tergila-gila nak cosplaykan watak kita. Bayangkan kita reverse the trend. Sekarang ni kita ambil manga Jepun, Superman, Spiderman bawa, kita sibuk pakai. Kita tak banyak kan, macam kita mengagung-agungkan watak-watak daripada luar. Sedangkan kita banyak je nak pakai kita punya cosplay kan. Cicak Man ada. Cerita saya nak reverse tu je. Saya nak reversekan tu je. Maknanya kalau kita selalu suka pakai baju Spiderman, Batman, Superman, Ultraman, macam Man lah kan. Dengan One Piece apa semua kan. Kenapa kita satu hari nanti kita tak nak reverse tu? Orang lain pula, negara lain pula tiru pakai kita punya watak kan. Tak kira lah watak apa pun, dalam ada nama Nanaka Universe ke ataupun orang lain hasilkan dia punya semesta sendiri kan. So jadi cita-cita tu besar kan. Saya nak macam kita ada satu karya yang banyak yang kita tahu, orang lama kan tahu, tapi kita belum dapatkan pengaruh, kita tak dapat pengaruh orang luar untuk tiru kita punya budaya. Sebab kalau kita dah dapat level tu, saya rasa insya-Allah industri kreatif kita boleh berkembang macam Korea ataupun China, Japan ataupun US. Sebab kita ada kemampuan, kita ada bakat. Bagi saya yakin dengan bakat tempatan. Saya dah tengok dah kreativiti kita memang antara yang terbaik lah. Saya kata peringkat orang kata level tinggi lah, level dunia lah sebenarnya. Tapi sebab kita tak ada the support system tu yang cukup, macam community yang betul-betul padu lah. Yang padu, yang pushkan benda ni keluar kan. Sebab kita lebih kepada selesa dengan kita punya level domestik je lah. Orang kata juara kampung je lah. Kalau saya tanya kan,
antara komik dengan anime, apa beza dia sebenarnya? Komik kalau bahasa Jepun dia panggil manga. Manga. Okay. Anime is basically animation lah. Animation. Animation yang bergerak. Yang bergerak. So, komik adalah buku. Dan ada between anime dengan komik, dia ada satu lagi yang panggil motion comic. Yang bergerak sikit-sikit. So adakah Nanoken Puncak Kuasa ni akan dianimekan? Perancangan awal memang kita nak terus buat animasi, tapi sebab kita tahu untuk produk animasi ni perlukan masa yang memerlukan kos yang besar dan masa yang lama dan tim yang besar. Macam kita ada Laskopak kan, UPIP ni yang besar sampai ke Indonesia, dah ambil masa yang lama untuk develop produk UPIP tu sampai jadi jenama Malaysia kan. So bagi saya tak ada masa yang banyak untuk tunggu benda tu daripada Malaysia pergi ke Indonesia. Bagi saya yang penting community support. Kena ada community dulu lah. Kena ada community dulu. So nak kena ada base tu, kita keluarkan komik dulu. Dan benda yang senang lah. Benda yang senang. Lepas benda yang senang tapi tak senang sebenarnya. Senang juga. Dan sebelum jadi animation, kita boleh buat fashion dulu, kita boleh buat merchandise dulu, perkenalkan maksudnya dulu. Kita brandingkan juga watak-watak ni supaya orang kenal. Kita boleh improvise sama-sama watak tu. Contoh kalau ada watak yang macam tadi Puteri Bunian tu, kita boleh sama-sama bincang apa yang kalau kita nak represent Malaysia ni, Puteri Bunian yang macam mana. Kita boleh, kalau hero pula macam mana kan. Kalau watak vampire macam mana kalau kita nak hybridkan konsep daripada Malaysia kan, macam mana kan, supaya kita punya idea tu kita ambil campuran daripada elemen East and West tadi lah, Barat dengan Timur tu lah, supaya dia ada identiti tempatan. Satu lagi saya tengok potensi macam anime Jepun dengan Hollywood tu, sebenarnya salah satu cara dia membangunkan industri adalah melalui perfilman lah. Maknanya dia jadikan tempat menarik dekat kawasan negara diorang tu. Sebagai satu studio? Sebagai satu tempat tarikan pelancong. Contoh macam cerita Lord of the Ring, dia promote New Zealand. Avatar dia promote China. Kan yang apa terapung tu kan, bunyi terapung tu kan. Sama juga dengan Batman Superman tu, dia ada kawasan-kawasan yang dia promote kan sebenarnya. Tapi so Malaysia macam mana? Sebelah sini tak ada lagi. Tu yang saya tunggu bila studio-studio besar ni datang Malaysia untuk buat shoot filem kan. KCC kita dah ada kan. Kita dah ada di sebelah Sabah Sarawak pun banyak tempat cantik. So bila dia nak datang buat filem, tak kisahlah, tak perlu Hollywood lah. Kalau Bollywood datang pun kita dah happy kan. Kalau masuk dalam dalam filem diorang kan. So far tak ada yang nampak ketara lah. Sebab nak tengokkan ke tempat tu berjaya atau tak, filem masuk. Kalau kawasan tu lepas filem tu keluar, ramai pelancong datang kat tempat tu untuk tengok, oh di sini lah kita shoot cerita, contoh Nanoken kan, dekat Miri contoh. So benda tu is a additional revenue to orang industri tempatan lah, orang penyedia perkhidmatan pelancongan lah. So mungkin salah satu aktiviti untuk menaikkan ekonomi balik Malaysia kan, melalui dunia kreatif. Ni kalau saya tanya perkembangan dunia perfilman dari sudut komik ni, setakat ni macam mana pemerhatian? Adakah kita nampak daripada dia orang obses dengan cosplay je. Tapi kita tak nampak macam beli buku, berapa banyak buku laku, dan pengeluar daripada kita sendiri pun tak, rasanya sebab saya pun tak tahu. Mungkin Hafizul nak wawarkan tentang perkembangan kita punya scene komik dekat Malaysia dari sudut macam komik yang macam ni lah, macam yang ada macam universe dia sendiri. Pendapat saya kita ada banyak artis yang lukis pasal superhero lah. Kita ada banyak komik dekat pasaran. Memang perkhidmatan saya dekat Pesta Buku tu memang antara buku yang popular sekarang ni adalah komik. Komik dekat Pesta Buku hari tu. Pesta Buku. So banyak kita ada ramai artis komik-komik tempatan yang ada bakat. Contoh? Kita ada pelukis komik macam
Nazri Salam. Nazri Salam nama dia. Kita nama dia. Kita ada yang saya tahu, kita ada Ajif, kita ada animation macam Ayi Ibrahim tu yang buat Pillar of Strength tu yang banyak menang award overseas tu. So dia lukis komik, dia lukis tapi dia dah pandai animation kan, dia terus animate kan, banyak menang award. So cuma kelemahan saya tengok dekat dalam komik ni, pendapat saya lah, penghatian saya sebagai orang luar dalam industri, kita tak ada satu gabungan yang kepakaran ni, yang artis yang pandai melukis ni dengan animation ni dalam satu bumbung. Maknanya mungkin ada, mungkin saya tak tahu, mungkin semua ada. Bergerak solo. Semua bergerak solo. Semua aku macam kau-kau macam tu. Macam saya ada hero, saya hanya promote hero saya je. Kalau you ada hero lain, you promote hero je. Boleh tak kita create gabungan, jadikan dia satu universe. Macam di US kan, dia ada pencipta watak Batman, Superman, lepas tu ada Iron Man. So bila diorang gabungkan tu jadi satu Avengers pula, ataupun Justice League kan, jadi gabungan. So kita belum ada tu lagi dekat Malaysia. Bakat tu dah ada, tapi kita suka bergerak sendirilah. So kalau Nanoke berjaya macam jadikan satu platform untuk ikatkan diorang ni, bukan ikat macam mana lah, kira gabungkan the creativity tu, mungkin kita boleh ada satu hasil yang wow, yang gempak kan, yang boleh pergi keluar. Kita kena keluar daripada kepompong market tempatan. Kita zaman sekarang ni, zaman globalisasi, zaman sosial media, zaman TikTok, kita kena cari idea macam sama-sama untuk keluarkan bakat kita keluar. So macam mana nak keluarkan bakat kita kena bagi orang luar tengok, komen, bagi feedback kita. Tak kira lah feedback tu bagus atau tak bagus, tapi kita kena start war-warkan bakat kita kat luar. Itulah pendapat saya. Bukan setakat Malaysia, Indonesia je. Kita kena keluar, kita kena pergi. Kalau macam komik, kita kena lawan dengan anime Jepun. Kita bukan lawan macam mana, kita kena bersaing. Kita kena minta pendapat pelukis komik dekat Jepun tu. Kan macam mana diorang create watak. So kalau watak kita lebih bagus, dah satu bonus, dah 1-0 dah. Kalau kita tak bagus pada orang, kita boleh belajar kan. So kalau kita boleh Jepun bukan jauh pada kita pun. Kalau kita boleh belajar daripada orang, sanggup mencabar diri kita untuk keluarkan cerita. Saya cuba cabar diri saya lah untuk keluarkan cerita sendiri, keluarkan watak sendiri, walaupun mungkin ada yang lebih bagus. Tapi kalau kita tak bermula, kita tak tahu potensi kita sekat mana kan. Jadi saya nak mengajak semualah yang menonton ni podcast ni, jom kita cuba cabar kemampuan bakat tempatan dalam dunia komik, manga. Siapa tak tahu masa depan perjalanan cerita ni. Setakat ini mungkin ada usaha daripada pihak Hafizul sendiri nak kembangkan, maksudnya pergi jumpa contohnya KRU Studios dan mana-mana pihak je, ada tak cuba untuk approach dia orang, ataupun mungkin macam mana penerimaan mereka lah untuk naskah ni, macam feedback dia orang. Buat masa ni kita masih membangunkan konten. The universe tu kita dah create. The universe tu satu semesta yang besar yang boleh diisi oleh ramai. Cuma untuk kita bersemuka dengan pihak-pihak yang dah ada nama macam KRU Studio dengan Laskopak, UPP Animation yang besar kan, kita belum bersedia lagi lah sebab level kita masih dalam mereka permulaan. Tapi mungkin satu hari nanti kita tak tahu potensi Nanoke pergi sejauh mana kan. Saya pun tak ada target set dan target apa-apa untuk Nanoke pergi sejauh mana, tapi kita cuba dulu create the foundation, the basic tu. Kalau idea ni diterima oleh ramai, kita boleh pergi go further. Maknanya kita buat isa community punya konsep. Kita gunakan platform sosial media ni, kita sama-sama contribute. Siapa yang tahu saya, yang pernah ikut masa pandemik hari tu, kita ada banyak buat kontes on makeup special effect lah. So kita cuba cabar makeup artis kat Malaysia untuk hasilkan watak Captain guna makeup je, tanpa foam apa semua tu kan, tanpa yang special effect.
So make up je. Make up je. So kita buat kontes lah masa pandemik hari tu online. So macam mana penerimaan dan sambutan? Ramai dapat. Kita dapat dalam hadiah dia berapa? Hadiah masa tu pernah dapat RM1,000. Oh. Cash. Sudah ada pemenang lah, macam mana pemenang ada yang kira berjaya lah macam mana? Ada berjaya. Apa yang membuatkan dia berjaya mendapat nombor 1? Kita bagi dia konsep macam watak. Macam contoh kita bagi dia, okay, you cuba buat watak Captain Neo, the hero. Cuba buat watak Isadora, the vampire. Cuba buat watak Bunyan. So diorang guna kreativiti diorang sendiri. Kita tak ada set apa-apa sangat lah. So diorang just kreativiti diorang tu. Sebab masa pandemik terbatas bergerak. Itu belum lagi kalau kita gabungkan macam make up sekali dengan kostum sekali. Mungkin ini membantulah pembentukan watak tu sendiri. Dan saya surprise memang kebanyakan kita punya make up dia go beyond. Dia bukan buat make up je, dia buat kostum sekali. Oh. Maknanya diorang datang with dia punya own creativity. Mana dia dapat kain. Ini orang betul-betul minat ni. Mana dapat kain pun saya tak tahu. Kan? Jadi maknanya kalau kita ada hobi, memang bidang tu, passion tu, kita akan buat sehabis baik. Macam Hafizul ni, macam mana terdetik jugalah saya. Macam bukan semua orang nak menceburkan diri dalam dunia komik ni kan. Sebab benda ni kalau nak ditransform kepada animasi, satu hal lagi nak ada kos yang tinggi. Tapi setakat komik tu dia memerlukan ketajaman minda, macam mana kita nak olah skrip, olah ayat berdasarkan pada kartun dan apa semua watak-watak yang kita bina kan. So macam mana boleh terjebak dalam dunia benda ni? Itulah kita saya suka cabar diri sendirilah. Maknanya kalau kita belum pernah buat novel, kita hasilkan novel. So kita push on the spot. Maksudnya aku nak mungkin bagi saya lah kan. Saya nak jadi blogger. Okey, dulu saya nak jadi blogger. Saya ada seorang macam orang dah berjaya dalam blogger. Saya tengok dia, aku nak satu hari nanti aku nak jadi macam dia. So kita cabar diri kita ni nak jadi macam dia. Sampai dapat. Tapi macam Hafizul ada tak nampak macam tu, macam nak jadi macam dia, ataupun memang on the spot dah. Okeylah, aku nak cabar diri aku jadi komik, penulis komik. Kita buat sampai dapat lah. Maknanya kita akan buat walaupun kita tak cukup idea, ada masanya kita macam sibuk dengan tugas kan. Ataupun kita tak ada masa nak cari watak semua ni, kita stop sekejap. Tapi kita sambung masa nak balik. So jadi kita jangan set masa berapa kita nak achieve. Sebab kalau kita set masa, macam contoh macam komik kan, kalau kita set masa untuk siapkan ni, kita akan jadi stress. Dan hasil dia nanti saya setuju, hasil dia tak mencapai. Jadi jangan set masa, jangan set bajet. Tapi ada target lah. Maksudnya aku nak buat ni sampai selesai. Kita tak tahu selesai tu jadi apa sebenarnya. So jadi jangan expect banyak sangat. Kita buat je. Bagi macam saya buat novel tu, saya buat je. Apa masa novel tu masa pandemik tau. Tak boleh keluarkan serentak, kena keluar satu. So masa pandemik tu buatnya? Masa pandemik buat tu. Masa pandemik. Tapi idea semua masa tu tercetusnya. Dia jadi masa pandemik. Jadi tapi benda tu dah awal lagi. Sebab masa banyak ruang menulis, research kan, baca banyak tu source apa semua tu. Ni hikmah jugalah. Antara hikmah pandemik COVID-19. Kalau tidak kita bekerja dekat office, susah kan. So pandemik jadi pula kerja masa pandemik. Lepas pandemik pula ada orang berminat nak penerimaan cerita tu dapat diterima lah. Maknanya daripada feedback kita dapat tu, cerita tu boleh diterima. Dah jual ribu juga naskah tu, novel tu. Ribu juga dekat social media, dekat secara online lah. Semua online lah. So bayangkan novel pun dah jual ribu. Kalau komik kita pasarkan mungkin ada sambutan lah. Tapi saya tak nak set berapa sale apa untuk komik, sebab bukan kita nak create income daripada komik ni sebenarnya. Kita nak jadikan the universe dulu. So bila universe tu jadi, baru kita fikir pasal macam mana nak manage commercial of the comic, of the story, of the fashion kan. So benda tu kita kongsi lah. Bagi saya punya konsep ikut pesanan ibu saya. Kita dalam dunia kolaborasi ni, untuk create novel ni kita buat kongsi rezeki lah.
kan. Kita kalau ada orang yang talented nak bekerja sama kita konsep kita boleh kongsi profit. Sama dengan saya punya artis-artis yang kita bekerja sebelum ni. Berapa orang artis Penulis yang buat? kita penulis dengan pelukis ada ramai. Penulis maksudnya idea daripada Hafizul, tapi bila dia orang faham yang penulis ni yang buat. Yes. Dan komik yang lukis. Cabaran yang utama adalah nak terjemahkan idea kepada penulis atau pelukis tu. Itu yang paling ambil masa lah sebenarnya. Bila dia dapat gambaran tu dah insyaAllah dah senang dah sebenarnya. Ini kalau nak sentuh sikit pasal misi dari zero ke hero. Okey. Apa yang sebenarnya yang Hafizul nak sampaikan? Kalau tengok kalau superhero semua macam Spiderman, Batman semua dia orang lahir daripada zero. Maksudnya dia macam tiba-tiba dah ada kuasa tu dengan kalau macam Spiderman kena gigit laba-laba kan. Kalau kita tengok sejarah superhero, memang tak ada cerita yang superhero tu dia lahir sesenang. Lahir-lahir je kau dah dapat kuasa tu. Dia macam tak ada struggle lah. Sebelum dia jadi hero tu dia struggle. Macam contoh tu daripada misi zero to hero tu, kita nak bangkitkan orang kata adiwira dalam diri kita. So dalam macam kita pandemik kan, kita kena fight, sebenarnya kita fight dengan diri kita sendiri. Macam mana kita fight dengan diri kita sendiri? Kita nak keluarkan potensi sebenar kita. Tapi potensi sebenar kita tu lahir daripada apa yang kita nak capai. Macam saya cabar diri saya nak buat novel, saya dah tercapai. Okey, lepas novel, saya dah buat komik pula. Saya tak pernah buat sebelum ni. So saya cuba dah hasil pun. Hasil komik baru kita keluarkan. Lepas ni mungkin saya nak cabar dalam dunia fashion. Kan. So saya tak pernah buat fashion, tapi benda tu boleh terjadi kalau kita target kita tu kita set kan. Kita dah set kita nak capai ni, nak buat fashion untuk karakter ni, memang akan tercapai. Tapi masa lah. Tapi kan orang kata kalau ada duit semua jadi. Tak jadi sebenarnya. Itu saya rasa pengalaman saya tak juga. Sebab sebenarnya kalau ada duit, sebab saya fikir macam benda dalam dunia ni kalau ada duit semua jadilah. Macam nak pergi fashion, upah pergi fashion. Tak akan jadi sebab rasanya kalau yang pengalaman saya lah, you kena jelas dengan apa yang you nak capai. Itu matlamat matlamat hidup. Matlamat tu. Sebab kalau setakat you nak design fashion, you punya sampai fashion tu akan jadi macam bila dah siap fashion dah you tak tahu nak buat apa dah. Dia tak fikir macam mana nak buat fashion show dekat luar kan. You dah jadi fashion. Macam contoh buku komik ni, kita dah ada buku dah. Tapi macam mana kita nak pasarkan? Tak fikir lagi. Jadi kalau kita ada duit pun, kita tak boleh nak siapkan semua benda. So kita perlukan orang lain juga untuk bantu kita. Orang yang lain tu pula mesti ada kepakaran dalam bidang tu. Jangan ambil orang yang baru belajar ataupun orang yang sebenarnya bukan bidang tu. Kena ambil yang master terus lah. Memang yang betul-betul pakar. Memang tahu selok-belok ni dalam bidang tu. So itu yang paling penting. Sebenarnya macam nak create watak tu. Sebab tu bila nak create watak, yang paling penting masa nak cerita ni, nak cerita siap tu, boleh siapkan cerita, apa-apa cerita boleh siap. Kita boleh cipta apa-apa cerita pun. Tapi bila nak jadikan cerita tu watak, so watak tu macam mana? Dia tak perlukan duit. Dia kena, idea tu kena keluar daripada kita dulu. Baru kita boleh hire pelukis apa kan. Kalau pelukis tu kata, you buatlah watak hero, dia pun buat. Dia pun tak tahu apa. Dia pun tak tahu apa. Sebenarnya benda ni, idea tu penting. Yes. Idea, garapan dulu, baru kita bagi tahu. Sebab saya duk fikir macam seorang penulis komik, dia kena ada bakat untuk melukis. Tak semestinya kan? Tak semestinya. Banyak saya jumpa pelukis komik, dia lukis komik, tapi dia tak ada story. Tak ada story. Dia boleh melukis tapi dia tak ada dia punya skrip cerita tu. Dia tak ada. So dia nak kena cari orang yang bercerita, tukar storytelling. Storytelling pula. Kadang-kadang tukar cerita yang cari penulis komik. Betul tak? Both side sebenarnya. Both side lah. Tu kata digabungkan tadi. Kita bergerak sendiri. Dia macam lagu lah. Lagu dia ada lirik dan juga komposisi kan. So penulis dia ada lagu,
Dia dah humming tapi tak pandai nak letak lirik. Yes. So dia cari penulis lirik. So macam komik sebenarnya kita perlu cari orang penulis novel ni yang banyak yang dah ada cerita-cerita bagus kan. Tapi mungkin sebab kita tak tahu cerita tu, sebab kita tak baca. Kebanyakan minta maaf lah. Saya tengok kebanyakan pelukis komik yang saya jumpa dia tak baca. Bukan jenis membaca. Dia lukis. Dia lukis je. Dia lukis baca. So kalau dia suka baca, macam saya memang baca lah. Saya suka baca dan saya suka tulis. So saya suka melukis. So jadi kalau ada gabungan tu, dia penulis, dia suka baca, dia boleh ambil cerita tu, dia boleh jadikan dia satu. Kalau story yang kuat lah, dia kuat tu, dia boleh jadikan komik. Sama juga dengan filem. Filem pula dia perlukan storyboard dan dia perlukan skrip. So kalau ada story yang kuat, nak filem yang kuat adalah kalau story dia kuat, storyboard dia kuat, dia punya grafik lukisan tu kuat, watak di perincian detail tu kuat, maka filem tu akan kuat. Itu yang di Hollywood tu saya rasa lah, di Hollywood dengan banyak Korea buat macam tu. Dia sebelum dia hasilkan komik, dia hasilkan filem, dia hasilkan buku cerita, storyline yang kuat dan storyboard yang kuat. Baru dia jadikan filem. Macam kita industri tempatan ni, saya tengok pemerhatian saya, kita buat cerita, kadang-kadang skrip tu tak berapa kuat. Storyboard tu pun tak berapa kuat. Macam watak kan, especially dia kostum kan. Orang kita tak ada, macam saya tengok macam kebanyakan cerita kita macam ad hoc je kan, filem apa semua tu. Walaupun banyak yang untung juta-juta, tapi macam diorang tak prepare awal. So bila dia keluar, dia boleh laku kat tempatan je lah. Kalau kita buat bersedia awal, mungkin boleh pergi luar negara, antarabangsa. Tapi ambil masa lah, kena sabar lah. Kalau memang nak buat hasil yang bagus besar ni, perlukan masa lah. Siapa yang tak tahan menunggu, memang tak sabar, sebab banyak nak profit cepat kan. Sekarang ni nak ekonomi kita jatuh, nak cepat kan. So ambil masa lah. Tapi macam saya dah siapkan. Yang saya offer, saya dah siapkan cerita yang kuat, dah terbukti pun dah boleh jual kan dalam bentuk novel. Saya pun dah siapkan storyboard dalam bentuk komik. So sekarang ni just panggil filem mana-mana filmmaker nak gunakan Nanoken ni sebagai inspirasi, kita ala-alukan lah. Susah tak macam nak target benda ni akan terjadi satu hari nanti? Mana tahu kan, kita tak tahu masa depan. Targetnya mungkin satu hari nanti Nanoken ni akan difilmkan ataupun disirikan. Ada tak? Ya, kemungkinan tu saya tak tahu lah. Memang saya rasa akan terjadi. Mungkin bukan pun tak panggil Nanoken pun, dia panggil ni lain. Tapi saya rasa akan sampai satu masa kita akan sampai that zaman kegemilangan tu lah. Ada cerita science fiction daripada Malaysia yang setanding dengan Japan anime dengan Hollywood tu kan. Masa tu bila-bila boleh berlaku. Tapi saya rasa dengan Nanoken ni kita nak mempercepatkan proses tu. Kalau kita boleh jadi macam katalis lah. Nanoken tu macam satu batu yang sebagai pemangkin untuk mempercepatkan je proses tu. So kalau kita dapat pengaruh kreatif talent yang ada kat Malaysia ni, yang tak tahu nak pergi mana, halu tuju tu, kita cuba bawa diorang dalam satu bumbung Nanoken. Kita cubalah tengok potensi sejauh mana kita boleh pergi. So kalau orang yang buat skrip filem, kita cubalah, kita dah ada buku, cuba you tulis skrip pasal buku ni. Tapi sebelum you buat skrip, you kena baca dulu lah, kena faham the story. Saya tak ada masalah, saya boleh cerita the detail of the character satu persatu semua. Semua dalam kepala lah. Behind the scene tu saya boleh cerita daripada pagi sampai malam lah. Sini idea dah ada. Saya pun pelik. Idea dah ada tapi mungkin belum sampai. Dia ada satu tahap dalam hidup kita kan. Jadi kita akan sampai juga dalam satu masa benda yang kita nak tapi hari ni tak tercapai. Mungkin esok lusa kita tak tahu. Kan. So jadi
sebab tu kita bergantung kepada, sebenarnya saya bergantung pada passion. Nanocare tu adalah satu bentuk Minat, passion saya. Saya punya desire untuk create satu universe untuk setanding dengan DC dengan anime di Jepun. So desire tu saya pastikan dia tak padam, Tak terkubur. tak terkubur. So passion tu kalau saya rasa saya boring buat komik, saya rasa saya nak tukar, lepas ni saya nak tukar buat fashion. Saya nak cuba create satu baju yang cosplay tempatan kan, macam Puteri Bunian tadi tu. Saya nak cabar dia, saya buat benda tu. So saya boleh ubah sesuai passion saya tu kepada bidang kreatif yang lain. So jadi saya tak terikat lah dengan kalau novel-novel je, komik-komik je, kalau filem-filem je kan. So kita diversify lah ikut pada kita punya minat pada masa tu. Tapi passion tu sentiasa ada. The universe tu, untuk hasilkan universe tu sentiasa ada. So saya harap saya dapat feedback yang positif lah daripada penonton tu untuk membakar semangat kita untuk terus berkarya lah, panggil kan. Tapi macam inspirasi ataupun rujukan Hafizul dalam Nanocare ni, inspirasi siapa? saya simple je, saya ambil daripada nature lah sebenarnya. Inspired by nature ni maksudnya kita ambil daripada sumber alam semua jadi kita. Kita tengok daripada negara kita, apa yang kita ada kekuatan lah, ada segi inspirasi alam kita lah. Kita rainforest kan, kita is hutan hujan tropika kan. Kita sebenarnya banyak nikmat lah dekat Malaysia ni, tinggal kat Malaysia ni. Makanan dia banyak, variety, cuaca dia pun tak terlalu ekstrim kan. Rakyat dia pun berbilang kaum yang hidup aman damai. Jadi inspirasi tu saya jadikan the diversity tu, gabungan Sabah Sarawak, Semenanjung ni satu inspirasi untuk satu karya. So kita belajar budaya baru, walaupun kita duduk di Kuala Lumpur sebelum ni, tapi kita tak tahu pun budaya Kadazan ataupun lebih detail atau Iban di Sarawak kan. So dengan karya ni kita tahu lebih lanjut. So jadi benda tu jadi sumber inspirasi, pengetahuan baru untuk kita. So bila kita ada that knowledge, new knowledge, dia akan jadi satu passion yang baru lah. Macam ni rupanya macam diorang punya design, kenapa design dia macam ni, kita go further kan. So benda tu jadi satu minat lah untuk mengetahui lebih dalam. So bila kita ada knowledge sikit pasal tak banyak, tak sedalam tempatan tu, kita hasilkan sesuatu yang baru. Hasil dah gabungan daripada budaya tu lah. So budaya tu bagi saya, kerencaman budaya tu yang membuatkan saya sentiasa bersemangat lah untuk terus berkarya tu. Nak explore keunikan Malaysia ni. Kita belum explore lagi. Banyak lagi yang undiscovered. Dan orang kita banyak refer ataupun mengagak-agungkan macam saya cakap tadi, melihat kepada dunia luar. Sedangkan kita banyak lagi benda yang dalam negara kita yang belum orang tonjolkan dalam bentuk. Kalau di Semenanjung dah kenal semua kaum di Semenanjung, kenapa tak explore kan di Sabah Sarawak pula kan. Di Sabah Sarawak banyak lagi sebenarnya budaya tu still dalam Malaysia. Hafizul, kita dah 1 jam lebih. Berjaya juga kita buat podcast ni. Akhirnya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah datang. Mungkin lepas ni kita akan jemput lagi. Sebab banyak benda ni sebab universal, besar. Banyak benda yang kita nak explore lagi kan. Dari sudut, mungkin nanti kita akan buat tajuk cosplay je. Kan? Sikit lagi mungkin kita bahas tentang watak je. Kan? Boleh. Okay. Mungkin kata-kata akhir untuk semua penonton, mungkin ada pesanan kepada penonton-penonton, ataupun mungkin kita tak tahu siapa yang menonton. Mungkin ada yang menonton ni minat dengan komik, minat dengan macam menyumbang dana untuk membangunkan kita punya naskah ni. Mungkin nak sampaikan sesuatu. Balik kepada passion kita masing-masing lah. Pesanan saya sebelum saya mengundur diri,
kita cuba cungkil orang keliling kita yang ada bakat menulis, melukis, menjahit, menyanyi, menari, kan? Kita ramai, kita tengok TikTok macam-macam bakat kita ada di situ, tapi kita tak ada hala tuju. So kalau kita boleh sediakan satu platform untuk kita salurkan bakat-bakat ni kepada satu, orang kata universe lah, saya punya idea saya. Salurkan kepada universe, dan universe ni kita tengok sejauh mana dia boleh pergi. Kan, kita tak tahu, saya pun tak tahu, tak set matlamat, dan dari masa ke semasa kita improvise. So kita tak tahu, mungkin bakat contoh kita punya lukisan tu, asal lukisan tu macam ni, tetapi bila orang komen feedback semua improvise, kita dapat hasilkan sesuatu yang world class. So bila world class, kita boleh jual overseas dan income kita boleh bertambah. So kita tak tahu potensi NanoCan ni sejauh mana. Saya pun tak ada set harapan yang tinggi, terlalu tinggi. Tapi kalau saya lihat daripada penghasilan ni dan daripada cerita yang disampaikan oleh Hafizul, rasanya benda ni boleh pergi jauh. Cuma nak kena ada usaha sikit lagi untuk mendapatkan kepercayaan orang ramai. Dia kena, sebab kata Hafizul tadi, kita kena ada wujudkan satu komuniti yang fokus kepada NanoCan ni. Maksudnya dia orang menggilai kostum, dia orang menggilai jalan cerita, dia orang eager tu macam apalah jadi lepas ni kan. Sebab benda ni boleh berangkai-rangkai. Dan satu hal lagi, Mbak Syakir cakap tadi, macam pendapat saya sebenarnya ada duit semua jalan. nak buat cipta satu drama siri pasal NanoCan, kena ada duit, kena ada production yang willing to macam nak push, nak pump juta-juta dalam projek ni. Begitu juga dengan filem. So ini bergantung pada rezeki lah. Saya nak ucapkan syabas kepada Hafizul atas usaha, dan rasanya ini benda yang kerajaan kita sendiri yang kena tahu, yang bahawa kita ada idea, tapi nak ada sokongan daripada kerajaan, daripada semua pihak. Orang yang sambut tu, kita perlukan orang yang sambut the idea tu. Sebab kalau kita ada idea saja, tak ada orang sambut, dia takkan menjadi. Betul? Takkan ke mana. So kalau ada rezeki, ada orang sambut bola kita tu, dan benda tu boleh berkembang lah. Orang tu pun pas kita boleh kembang lah. InsyaAllah mungkin ada satu hari, kita tak tahu potensi sejauh mana kita boleh pergi. All the best and then good luck. Alright, terima kasih Budi. Okay, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada you guys yang menonton kita sejam lebih, sejam setengah macam tu, untuk orang kata faham tentang naskah yang kita ada sekarang ni. Kita tak nak menggagungkan sangat hero daripada luar negara, tapi kita ada juga hero-hero baru yang akan muncul, yang dah muncul pun sebenarnya. Cuma korang je tak tahu. Macam aku pun macam, kalau Hafizul tak contact aku, mungkin aku tak tahu tentang naskah ni. Okay, orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Betul. Okay, thank you so much guys for watching. Kita jumpa lagi di lain episod. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejam lebih juga ni. This is how we do this.